Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak kongsikan dua kisah seram. Kisah pertama adalah kisah telekung tergantung dan kisah kedua adalah perubahan isteri. Kisah pertama ni berlaku pada tahun 2007 di sebuah sekolah berasrama penuh yang terletak di selatan Semenanjung Malaysia. Untuk memudahkan cerita, saya akan gunakan nama samaran Bainun. Semasa kejadian ni berlaku, Bainun baru berusia 13 tahun. Maksudnya tingkatan 1 lah. Perkara ni berlaku semasa minggu orientasi. Maknanya Bainun ni baru saja masuk ke sekolah tu. Di sekolah tu pada masa tu masih lagi diamalkan konsep kakak angkat dan juga adik angkat. Maknanya budak yang baru masuk ni tingkatan 1 akan dapat seorang kakak angkat daripada tingkatan 5. Jadi samalah dengan Bainun. Bainun pun dapat seorang kakak angkat pada masa tu. Bila dah ada kakak angkat ni, jadi lebih mudah lah live dekat sekolah tu. Kalau tak tahu apa-apa boleh tanya dekat kakak angkat. Di sekolah tu ada 3 blok asrama. Kalau budak tingkatan 1 ni, blok dia agak ke depan sikit. Kalau budak senior, budak tingkatan 5, geng-geng kakak angkat ni, semuanya di area belakang-belakang sekolah. Perkara seram berlaku pada hari terakhir minggu orientasi. Pada malam tu, macam biasalah, macam malam-malam sebelumnya, sebelum tidur akan diadakan bacaan surah Al-Mulk beramai-ramai. Bila semua dah habis baca surah Al-Mulk tu, jam dah menunjukkan pukul 11.30 malam. Pada masa tu, kakak angkat Bainun ni pergi ke blok Bainun. Pergi jumpa dia dan ajak dia, jemput dia pergi ke blok belakang, blok tingkatan 5. Sajalah nak beramah mesra, nak bercakap bersembang-sembang. Jadi Bainun ni, dia ikut je lah kakak angkat dia tu. Kakak angkat Bainun bawa Bainun melalui jalan shortcut, bukan jalan biasa. Kalau jalan biasa melalui koridor. Koridor tu ada banyak lampu, terang sikit. Tapi jalan shortcut ni dia tak lalu koridor. Jalannya agak gelap. Tapi dekat je lah daripada blok tingkatan 1 tu nak pergi ke blok senior tingkatan 5 yang ada di kawasan belakang. Bila dah sampai dekat asrama kakak angkat dia tu, dia orang ni bersembang lah. Bersembang, berborak-borak. Lepas tu sedar tak sedar dah pukul 1 pagi. Jadi Bainun ni minta izin nak balik semula ke asrama dia lah. Dia nak tidur. Tapi pada masa tu kakak angkat dia dah offer dah. Tidur dekat sini je lah, tidur dengan kakak. Tapi Bainun pada masa tu dia masih lagi segan-segan. Sebab baru lagi kan. Lepas tu dia cakap, tak apalah kak, saya balik dekat asrama saya lah, tidur kat sana. Bila Bainun dah cakap macam tu, kakak angkat dia ni tanyalah, nak kakak temankan tak? Bainun pun jawablah, tak apalah kak, saya boleh balik seorang. Lepas tu kakak angkat Bainun ni pesan lah, kalau nak balik seorang, jangan lalu ikut jalan shortcut tadi. Jalan tu gelap, nanti terjatuh susah. Lalu ikut koridor jalan biasa. Dekat situ terang sikit, selamat sikit. Jadi Bainun pun ikutlah cakap kakak angkat dia tu. Dia balik melalui koridor. Semasa Bainun melalui koridor tu, Bainun tengok semua dom yang ada di aras bawah semuanya dah gelap. Semua orang dah tidur sebab pada masa tu dah pukul 1 pagi lebih. Keadaan dekat luar, dekat koridor tu pada malam tu agak sejuk. Sebab udara malam bertiup dengan agak kuat. Tak lama lepas tu Bainun ni sampailah dekat satu selekoh ni. Dekat selekoh ni ada satu pondok kayu dekat tepi. Pondok kayu tu biasanya pada waktu petang ataupun waktu cuti, pada pagi hari, tempat orang study dekat situ biasanya. Dekat tiang kayu bahagian luar pondok tu ada satu paku. Dekat paku tu Bainun nampak pada masa tu ada orang sangkut kain semayang, telekung semayang. Daripada jauh dah boleh nampak dah kain telekung semayang tu berkibar-kibar ditiup angin. Pada masa tu Bainun ni terkejut jugalah sebab nampak benda putih macam tu kan. Tapi bila dia tengok telekung semayang, dia rasa okey je lah. Tapi dia risau sebab nampak telekung semayang tu macam nak jatuh ditiup angin. Dekat bahagian bawah tu ada rumput, ada tanah. Jadi Bainun ni risau telekung tu jatuh nanti kotor pula. Dia tengok masa tu telekung tu bersih, putih bersih aja. Dia macam kalau jatuh ni sayang lah. Jadi Bainun ni nak pergilah ambil, pergi ambil telekung tu, nak lipat, nak letak atas kerusi yang ada dalam pondok tu. Jadi Bainun ni berjalanlah menuju ke arah telekung yang disangkut tu. Bila Bainun ni dah dekat, lebih kurang 1 meter daripada telekung tu, tiba-tiba Bainun ni ternampak di sebalik telekung tu ada muka perempuan.
muka perempuan yang seakan-akan berdarah berwarna merah, dengan 2 biji mata yang seakan-akan marah dekat dia. Mata tu terbuka luas, memandang tajam ke arah Bainun. Bila dah nampak macam tu, apa lagi Bainun ni berlarilah. Berlari sekejap aja sampai dekat dom dia. Bila dah sampai dekat pintu dom, Bainun ni cuba buka pintu sebab masa tu orang dah tutup pintu. Bainun cuba buka pintu dan alhamdulillah boleh buka. Sebab pada masa tu Bainun ni risau. Kalau orang dah kunci pintu. Bainun masuk dalam dom dia, tutup balik pintu dan kunci pintu dom tu. Bainun cepat-cepat naik atas katil dia dan terus selubung badan dia dengan selimut. Badan Bainun berpeluh dan menggigil pada masa tu sebab dia sangat-sangat terkejut dan ketakutan. Mula-mula Bainun memang tak boleh tidur sebab dia asyik teringat muka benda tu. Tapi lebih kurang pukul 4 pagi lebih, pukul 5 macam tu, akhirnya Bainun terlelap juga. Jadi dapatlah Bainun ni tidur sekejap sebelum subuh. Selepas kejadian tu, Bainun memang dah tak berani nak lalu dekat koridor tu pada waktu malam. Terutama kalau dia seorang-seorang lah. Kalau ada member tak apa. Kalau ada kawan-kawan dia tak apa. Kisah kedua ni berlaku pada tahun 2013 di sebuah negara barat. Untuk nak memudahkan cerita, saya akan gunakan nama samaran Sam. Sam ni adalah seorang lelaki yang dah berkeluarga. Dia ada seorang isteri yang bernama Emily dan diorang ni ada seorang anak. Anak diorang ni adalah anak perempuan yang berusia setahun lebih pada masa tu. Sam dengan family dia ni hidup dengan bahagialah di rumah tu. Diorang selalu bergurau, ceria lah keadaan di rumah tu. Pada satu hari, Sam perasan isteri dia ni dah berubah. Berubah dengan sangat drastik. Perubahan yang dimaksudkan tu adalah dari segi perangai, tingkah laku. Isteri Sam ni tiba-tiba jadi macam seorang yang lain. Isteri Sam ni asalnya seorang yang ceria, suka bergurau, suka bercakap dengan Sam. Tapi tiba-tiba dia jadi senyap. Muka dia pun dah tak ada senyum. Kalau Sam tegur sikit, barulah dia ni senyum sikit. Tu pun senyum macam dipaksa. Lepas tu dia masam balik. Pada mulanya Sam ni fikir mungkinlah isteri dia tak sihat, tak ada mood ke apa kan, mood swing. Jadi biasalah. Tapi perkara tu berlarutan. Daripada hari bertukar kepada minggu, dah seminggu lebih. Dan perkara ni menjadi-jadi. Lama kelamaan, perangai isteri Sam ni makin banyak berubah. Benda yang dulunya dia suka buat, sekarang ni dia langsung tak buat. Contohnya memasak. Dulu isteri Sam ni suka memasak, terutama pada waktu malam lah, masak dinner. Tapi sekarang ni dia dah tak masak dah dinner. Kalau dulu isteri Sam pada waktu petang dia suka keluar berjalan-jalan, tapi sekarang ni dia langsung tak keluar. Isteri Sam banyak habiskan masa dekat dalam bilik bacaan. Dekat rumah Sam tu ada bilik bacaan, tempat simpan buku lah. Banyak rak buku dan juga banyak buku dalam bilik tu. Isteri Sam jadi suka membaca pada masa tu. Kerja dia membaca aja. Sam dah mula curiga pada masa tu. Macam-macam benda Sam ni fikir. Antaranya, Sam ni fikir, aku ni ada buat salah ke? Dia merajuk dengan aku ke? Lagi satu, Sam ni fikir, mungkin isteri dia ada skandal. Mungkin isteri dia dah ada orang lain. Pernah satu malam ni, masa Sam tidur dengan isteri dia, pada tengah malam tu, Sam terperasan isteri dia bangun daripada tidur. Masa tu isteri Sam ni, dia turun daripada katil perlahan-lahan dan dia keluar daripada bilik. Pada masa tu Sam ni belum tidur, tapi dia pura-pura tidur lah. Lepas tu bila isteri Sam ni dah keluar daripada bilik, Sam ni follow daripada belakang sebab dia nak tengok isteri dia buat apa pada waktu tengah malam macam tu. Bila Sam ikut, Sam nampak isteri dia masuk dalam bilik bacaan. Jadi memang pelik lah. Pada waktu malam macam tu pun nak membaca juga. Pada masa tu Sam dah fikir dah, aku ni nak pergi bercakap dengan dia ke, nak tanya ke. Tapi Sam takut dia akan bergaduh dengan isteri dia. Jadi Sam biarkan dulu. Keesokan harinya Sam ni dia kemas bilik. Sebab bilik dia dah bersepah sangat. Isteri dia memang dah tak kemas dah bilik macam dulu. Sedang Sam ni kemas, dia jumpalah satu album gambar ni lah. Adalah satu gambar lama ni. Sam tengok dalam gambar tu ada dia dan juga isteri dia. Pada masa tu dalam gambar Sam tengok isteri dia ceria aja, senyum aja. Jadi Sam rasa seolah-olah macam yang ada dengan dia sekarang ni bukan isteri dia, seolah-olah macam orang lain. Sam jadi sedih lah pada masa tu. Dia rindu isteri dia yang dulu, yang ada dalam gambar tu. Dan pada masa tu juga Sam ni fikir, ke isteri aku ni dah dirasuk? Mungkin ada benda lain yang merasuk badan isteri aku. Pada malam tu lah semuanya berubah. Masa tu, malam tu dah hampir sebulan isteri dia buat perangai pelik macam tu. Pada malam tu macam malam-malam yang lain lah. Sam tidur dengan isteri dia dalam bilik.
Baby dia orang yang perempuan tu, yang umur setahun lebih tu, tidur di bilik sebelah, dalam tempat tidur baby yang kayu tu. Pada malam tu cuaca agak buruk lah. Ada ribut dekat luar, angin kencang dan juga hujan yang lebat. Sam terjaga daripada tidur pada malam tu sebab dia dengar suara baby dia menangis. Baby perempuan dia menangis daripada bilik sebelah. Masa Sam bangun, Sam tengoklah bini dia ni, Emily ni. Emily ada je tidur kat sebelah. Dia buat muka macam muka marah lah. Sebab mungkin suara baby tu mengganggu tidur dia. Jadi Sam bagi tahulah Emily ni, bini dia ni. Tak apa, biar abang yang pergi. Awak tidur lah. Pada masa tu Emily ni dia buat suara macam marah. Macam, dia buat macam tu. Dia macam marah lah. Lepas tu dia tarik selimut, tutup muka dia. Lepas tu Sam ni turunlah daripada katil dan pergilah keluar daripada bilik menuju ke bilik sebelah. Bila Sam buka pintu bilik sebelah, bilik baby dia tu, Sam terkejut. Sebab Sam nampak dekat sebelah katil, dekat sebelah tempat tidur baby dia tu, isteri dia berdiri, Emily berdiri. Pada masa tu Emily dia sedang tunduk. Dia sedang tunduk dan ambil baby dia tu. Dia angkat dan dia dukung. Dan pada masa tu baby dia dah berhenti menangis. Bila Sam nampak macam tu, bini dia ada dalam bilik anak dia, sedang ambil anak dia dan dukung anak dia, Sam ni rasa confused lah, rasa pelik lah. Tadi baru je dia nampak bini dia dekat dalam bilik. Jadi Sam ni bercakap lah, nak cakap kuat tak boleh, takut anak dia terbangun. Sam tanyalah bini dia, awak ni daripada mana? Bukan tadi ada dalam bilik ke? Masa tu Emily senyum. Emily senyum dan cakap dekat Sam, tak adalah, saya daripada tadi ada kat sini. Buat pertama kalinya dalam masa 3 minggu, hampir-hampir sebulan, isteri dia bercakap dengan dia dengan cara yang elok, tak marah-marah. Sam pun berjalan menuju ke arah isteri dia dan juga anak dia. Bila Sam dah dekat nak sampai dekat isteri dia, Sam terbau bau perfume isteri dia. Masa tu air mata Sam ni mengalir sebab dia rasa betul lah, ni lah isteri dia, isteri yang dia rindu. Pada masa tu Emily bagi tahu Sam, tak apalah bang, biar saya jaga anak kita ni, abang pergilah tidur. Pada masa tu baru Sam teringat, dia nak pergi tengok siapa yang tadi tidur dengan dia. Dia pun berlari keluar daripada bilik tu dan pergi balik ke bilik sebelah, bilik dia. Dia tengok atas katil kosong, tak ada orang. Dan dia tak faham macam mana isteri dia daripada dalam bilik tadi tiba-tiba boleh ada dalam bilik anak dia, bilik sebelah. Sedangkan masa dia berjalan pergi tu, tak nampak pun isteri dia pintas dia. Tak lama lepas tu isteri Sam pun masuk dalam bilik. Dan dia bersembang macam biasa, macam dulu. Dia senyum, dia bercakap elok-elok dengan Sam, dia bergurau. Jadi Sam pada masa tu memang confused gila lah. Sam tak faham apa yang dah jadi dengan dia sepanjang 3 minggu tu. Sam bercakap dengan siapa sebenarnya? Bini dia ke apa benda, dia pun tak tahu. Keesokan harinya barulah Sam cerita dekat isteri dia apa yang dah jadi. Bila Sam cerita dekat isteri dia hanya ketawa aja, seolah-olah macam tak ada benda berlaku pun. Padahal sepanjang 3 minggu tu perangai Emily memang lain. Tak pedulikan dia langsung. Lepas tu memang masam muka aja, tak bercakap. Tapi kali ni tiba-tiba Emily berubah balik macam asal. Jadi ceria balik. Bermula pada malam tu, semua benda berbalik kepada normal. Isteri Sam, Emily tu, dah kembali kepada keadaan asal. Benda ni dah lama berlaku, dah 10 tahun berlaku. Tapi Sam masih lagi tak dapat jawapan apa sebenarnya yang terjadi dalam tempoh 3 minggu tu. Sam yakin yang hidup dengan dia dalam masa 3 minggu tu bukan isteri dia. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.